Wabarakatuh. Sedang jemaah muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberkati majlis pada hari ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada hari ini, kita ingat segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita keluar daripada masjid pada malam ini, Allah Ta'ala golongkan dalam golongan yang bersyukur. Sidang jemaah muslimin muslimat, InsyaAllah kita sambung pengajian kitab berkaitan tentang nota solat berjemaah. Tetapi sebelum pada itu, seperti biasa, Ustaz akan berkongsikan satu doa, mudah-mudahan menjadi amalan dan pedoman buat kita yang hidup di atas dunia ini. Satu doa yang berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li di dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Satu doa daripada Nabi SAW, yang mana doa ini Nabi mengingatkan kepada kita yang hidup pada hari ini, berdoalah. Doa ini ada beberapa pesanan yang Nabi SAW nak sampaikan. Yang pertama, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah agamaku, ya Allah. Alladhi huwa ismatu amri, yang menjadi pegangan segala urusanku. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, satu doa yang Nabi SAW buka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah agamaku, perbaikilah tauhidku, perbaikilah peganganku. Yang mana kalau kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada 2-3 hari kita mendapat perkhabaran ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan senang-senangnya melafazkan keluar daripada Islam. Atas dasar tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh menerima ketentuan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Seolah-olah menyalahkan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dengan semudahnya melafazkan dengan namanya keluar daripada Islam. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan cabaran hidup pada hari ini, dengan kurangnya berdoa kepada Allah, dengan kurangnya berzikir kepada Allah, maka hati itu akan diikuti dengan hawa nafsu, bahkan menjadi pedoman, iaitu syaitanir rajim, keluarlah kamu daripada Islam. Jadi ini yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW memesan kepada kita dengan doa ini, Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana agama ini menjadi pegangan setiap amalanku. Perbaikilah peganganku, perbaikilah agamaku, mudah-mudahan aku faham dengan agama, dan mudah-mudahan setiap apa yang aku buat itu, aku sandarkan dengan apa yang engkau telah tetapkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW memberi kepada kita rangkap doa yang kedua, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah kehidupan dunia, yang mana dunia ini aku hidup pada hari ini. Perbaikilah dunia aku, yang mana aku hidup dan aku gunakan nikmat dunia pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu pesanan daripada Nabi SAW, Nabi mohon kepada Allah, perbaikilah
kehidupan dunia. Yang mana pesanan ini nak menasihati kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kurang berdoa kepada Allah, maka dunia akan memakan kita. Kalau kita kurang berdoa kepada Allah, maka kita akan tenggelam dengan kehidupan dunia yang sangat mencabar. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ingatlah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah satu permainan dan tipu daya semata-mata. Maka kalau kita tidak ada satu pegangan doa supaya Allah Ta'ala memperbaiki dunia kita, kita takut dan khawatiri kita hidup dalam dunia yang tipu semata-mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW beritahu kepada kita dalam doa ini, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang mana akhirat itu menjadi satu dunia yang kekal buat selama-lamanya. Tempat yang ataupun negeri yang kekal buat kita tuan-tuan dan puan-puan. Perbaikilah urusan akhirat aku. Sebab itu dalam doa tuan-tuan dan puan-puan sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala beritahu dalam Quran yang berbunyi, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami di dunia. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala ingatkan kepada kita kebaikan di akhirat nanti. Apa maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang kita buat dekat dunia ini, jangan tinggal, kita kena buat juga persiapan untuk akhirat kita. Apa kebaikan yang dunia kita buat pada hari ini, jangan lupa untuk niatkan supaya Allah Ta'ala memperbaiki akhirat kita nanti. Ini di antara doa-doa supaya kita tidak lalai daripada tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita. Rangkap yang keempat, Nabi SAW mewasiatkan doa ini yang berbunyi, waja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kehidupan dunia itu satu perhiasan untuk aku membuat kebaikan. Mudah-mudahan kehidupan dunia ini Allah Ta'ala berikan satu kepada kita perhiasan, kita nampak cantiknya dunia, dalam masa yang sama kita boleh melakukan kebaikan. Bukan dalam masa yang sama kita pandang kenikmatan dunia, kecantikan dunia, tapi dalam masa yang sama kita melakukan maksiat. Ini yang tak nak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pandang depan, belakang, kiri dan kanan kita, apa yang Allah Ta'ala ciptakan berupa cantik, maka ambil perhiasan dunia itu untuk kita buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, waja'al al-maut rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kematian aku ini satu waktu untuk aku rehat daripada melakukan segala perkara yang engkau tidak redai. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kematian yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita satu masa nanti, kita anggap kematian kita ini kematian yang kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara doa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kita kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab kita, iaitu nota solat berjemaah. InsyaAllah pada hari ini kita akan kupaskan berkaitan dengan dua nota sahaja. Nota yang ketujuh tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab ini menerangkan tajuk utama, jangan larang wanita ke masjid. Satu perbahasan kita akan kupas berkaitan tentang apakah hukum wanita datang ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis daripada Ibnu Ammar, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jangan kamu tegah isteri-isteri kamu pergi ke masjid, namun solat di rumah adalah lebih afdal untuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu topik berkaitan tentang isteri kita untuk datang ke masjid, anak perempuan kita untuk datang ke masjid, bagaimanakah posisi ataupun kedudukan mereka, boleh ke tidak? Sedangkan dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita solat di rumah itu lagi afdal buat mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua situasi. Situasi yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok situasi keadaan ahli keluarga kita, iaitu isteri dan anak perempuan kita. Bagaimana keadaan anak dan isteri kita pada hari ini? Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan masih lagi tidak sempurna daripada segi
pergaulannya ataupun auratnya. Kalau pada waktu ini kita melihat isteri kita masih lagi kurang daripada segi auratnya. Stokin tidak pakai, tuan-tuan sekalian. Ya, tangan tidak tutup dengan rapi. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, pakai pakaian yang datang bau wangian-wangian yang sangat kuat. Ya, ada mempunyai sifat seperti itu ataupun anak kita ni, satu Allah Ta'ala anugerahkan wajah yang memang cantik. Ustaz, daripada kecil anak saya ni menjadi tarikan orang. Contohlah, pergi sekolah tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ni menjadi tumpuan. Ramai orang suka. Jadi pada waktu itu ambillah satu situasi yang mana Nabi SAW menerangkan dalam hadis ini, rumah itu adalah lebih baik untuk mereka untuk solat. Maknanya, arahkan anak kita itu ataupun isteri kita itu untuk solat baiknya di rumah. Kenapa tak boleh datang solat berjemaah di masjid, Ustaz? Sedangkan ini rumah Allah. Boleh datang dalam keadaan kita kena pastikan anak dan isteri kita menjaga batasan-batasan agama. Nak datang ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan pakaiannya tidak mendatangkan fitnah daripada orang ramai. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini tidak bergaul dengan golongan-golongan yang boleh mendatangkan fitnah. Ya. Datang ke masjid, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, pakai telekung dah elok. Tapi telekung tu Ustaz, trend sekarang ni telekung yang boleh nampak bentuk badan. Masalah juga tuan-tuan sekalian. Nah, elok kita pakai telekung zaman lama, yang besar saiznya, contoh tuan-tuan sekalian, kainnya agak tebal. Tak nak Ustaz nak pakai telekung zaman sekarang, trend dia. Pakailah tuan-tuan sekalian. Bila mana pakai sekarang, adanya warna pink, adanya warna purple, adanya warna hijau, contohlah. Satu tarikan buat lelaki. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu dah, ini jangan salahkan lelaki. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Ta'ala perhiaskan lelaki itu ataupun manusia itu memang suka kepada wanita. Orang itu orang normal. Memang disuka kepada wanita. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala tegaskan pada ayat yang lain, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Allah Ta'ala ingatkan pula nanti. Memang Allah Ta'ala hiasi kita dengan suka kepada wanita. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah pandanganmu. Ini satu sikap Allah Ta'ala suruh kepada kita turunkan pandangan. Macam mana saya nak turunkan pandangan imam? Dia datang pun dalam keadaan yang menggoda. Ini masalah dia. Jadi golongan-golongan wanita, bila mana nak pastikan datang ke masjid, kena ada ilmu tentang aurat. Kena ada ilmu tentang aurat. Kena ada ilmu tentang pergaulan. Jangan mendatangkan fitnah. Takut-takut tuan-tuan dan puan-puan menjadikan golongan manusia yang datang ke masjid ini bukan untuk solat, tapi untuk memandang wanita-wanita yang cantik. Wal'iyadzubillah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah Ta'ala letakkan lelaki ini sebagai ketua bagi orang wanita. Tidak pernah lagi kita mendengar orang wanita di estate ini menjadi imam bagi lelaki lah. Tidak ada di estate ni lah. Tapi ada pernah kita mendengar pada zaman-zaman yang dahulu tuan-tuan sekalian, contohnya Aminah Wadud menjadi imam kepada lelaki. Kenapa imam tidak boleh wanita tuan-tuan sekalian? Kerana perhiasannya akan menyebabkan lelaki tunduk kepada mereka dengan bukan keimanan, tapi dengan hawa nafsu. Ini yang kita takut. Contohlah perempuan menjadi imam di hadapan. Dalam keadaan badannya menjadi satu tarikan manusia. Dalam masa yang sama suaranya menjadi tarikan buat manusia. Yang mana mukanya menjadi satu tarikan buat manusia. Ini yang kita takut. Takut niat itu bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi untuk menjadikan wanita itu sebagai satu pelepas hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah,
Di antara perkara yang kita kena gariskan, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, pengarang kita ini menyatakan namun makruh bagi kaum wanita untuk hadir ke dalam masjid dalam keadaan berikut. Contoh yang pertama, wanita yang memiliki bentuk tubuh badan yang menarik perhatian lelaki. Jadi hukumnya adalah makruh. Yang kedua, wanita yang pergi ke masjid serentak dengan kaum lelaki dan bercampur dengan mereka di sana. Maknanya pergaulan mereka itu tidak jaga. Hukumnya makruh. Jadi golongan ni macam mana ustaz nak solat berjemaah? Solatlah di rumah. Sebab itu kita kena ada satu garisan panduan ilmu tentang aurat dan pergaulan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman ini, yakni selepas kewafatan baginda, nescaya baginda akan melarang mereka pergi berjemaah di masjid sebagaimana ditegah kaum wanita Bani Israel menghadiri rumah ibadah mereka disebabkan boleh menimbulkan fitnah. Kata Aisyah, merupakan isteri Nabi SAW selepas kewafatan Nabi. Maknanya pesanan ini berlaku selepas wafatnya Nabi SAW. Jadi kata Aisyah, kalaulah Nabi tahu kaum wanita pada zaman ini melakukan seperti ini, maka pada waktu ini Nabi akan tegah kaum wanita datang ke masjid. Sebab kenapa? Pada zaman itu kaum wanita banyak menimbulkan fitnah-fitnah dan dosa-dosa bagi orang lelaki. Ini yang kita kena jaga. Jadi caranya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Caranya yang pertama untuk settlekan masalah ini, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada gariskan tentang pakaian. Allah Ta'ala ada beritahu kita tentang pakaian. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu yang paling terbaik bila mana masuk ke dalam masjid. Jadi orang perempuan pun cakap, Ustaz, inilah telekung yang paling baik yang saya ada. Tapi masalahnya tuan-tuan sekalian, telekung macam Ustaz beritahu tadi lah, boleh menampakkan tubuh badan, color tu boleh menarikkan perhatian lelaki untuk memandang. Maka Allah Ta'ala beritahu dalam ayat yang lain, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian yang boleh mendekatkan takwa kepada Allah itu yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pemilihan pakaian untuk datang ke masjid, kita kena ada juga garis panduan. Yang lelaki, tuan-tuan dan puan-puan, contohnya datang ke masjid. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, carilah satu pakaian yang tidak boleh mengganggu fokus orang jemaah untuk datang solat. Ini datang pakai baju, contohnya pakai baju jersey bola, tuan-tuan sekalian. Duduk pula depan kita. Angkat takbirlah kita di belakang, Allahu Akbar. Tengok dia pakai baju Liverpool. Kita ni peminat Chelsea, tuan-tuan sekalian. Bercakaplah dalam hati kita, tadi Chelsea menang 1-0. Tuan-tuan sekalian, boleh terbayang perbuatan tersebut, boleh teringat satu pakaian tersebut. Tengok orang ni boleh teringat. Boleh lari fokus kita dalam solat kita. Pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, digalakkan untuk memilih pakaian yang paling terbaik. Nah, begitu juga pakaian-pakaian yang contoh ada lambang-lambang yang tidak elok. Ada setengah jersey ni tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf cakap. Jersey bola, orang putih lah, Mak Saleh lah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kalau kita perhalusi jersey mereka, ada elemen-elemen yang tidak baik. Contohnya jersey Real Madrid, dia ada salib kecil di atas sana. Kita tak perasan tuan-tuan sekalian. Contohnya jersey Manchester United, yang kadang-kadang kita suka tuan-tuan dan puan-puan. Ada di lambang logo lencananya seperti tongkat syaitan. Ini perkara-perkara yang kita kena perhalusi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lebih baik datang ke masjid dalam keadaan pakaian yang mana ikut sunnah Nabi SAW. Gitu. Ya, mudah-mudahan orang pandang kita tidak ingat kepada dunia, bahkan ingat kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, itu daripada segi pakaian. Yang kedua, bila mana ada golongan-golongan yang boleh datangkan fitnah bila mana datang ke masjid,
kita selaku orang Islam kena tegur. Paling tidak seorang suami bila melihat isterinya dalam keadaan memakai pakaian yang tidak sempurna daripada segi auratnya, kita kena tegur. Nabi SAW beritahu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu melihat sesuatu perkara mungkar, maka tegurlah dengan tangan kamu. Maknanya tangan ini adalah salah satu tanda simbolik kuasa kita. Suami ada kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tegah. Jangan pakai pakaian ini. Contoh, carilah telekung lain. Contoh, tuan-tuan sekalian, pakailah stokin bila mana masuk ke dalam masjid. Contoh, tutuplah pergelangan tangan kamu ini, tuan-tuan sekalian. Contoh, nasihat dengan tangan kita. Tak mampu Ustaz, dia tak dengar cakap saya. Kalau daripada segi tangan. Maka yang kedua, kata Rasulullah, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِّسَانِهِ. Tegurlah dengan lidah kamu. Ustaz, saya ni tegur pun dia tak makan. Macam mana saya nak nasihat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup dekat dunia ni ada orang-orang yang berautoriti untuk nasihat kepada mereka. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan panggil ustaz-ustaz, ustaz-ustazah, tok-tok imam, tuan-tuan dengan contohnya lah. Bawa dia datang ke majlis ilmu berkaitan tentang fik wanita, contohnya. Orang yang boleh nasihat bukan kita tapi orang lain yang ada autoriti dalam bidang agama untuk nasihat tentang dia, tentang aurat mereka. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang minta maaf ya. Kadang-kadang bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, saya suami ni dia tak dengar cakap saya. Saya tegur kadang-kadang dibalas balik. Abang pun sama. Basuh kereta kat luar pun pakai seluar pendek. Contoh tak? Nak cakap dengan saya pasal aurat, abang pun tak cukup. Jadi cari orang yang berautoriti daripada segi lisan untuk tegur mereka. Yang ketiga, tidak mampu juga daripada segi lisan. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu tak mampu nak tegur dengan lisan, maka tegurlah dengan hati kamu. Maknanya hati ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Tegurlah dengan bacaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala pegang hatinya. Tak mampu dah kita untuk tegur, serahkan kepada Allah. Doa banyak-banyak supaya isteri kita ni tahu batasan tentang aurat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab ini menceritakan tentang apabila berlaku seperti itu, yang mana golongan wanita ni boleh datangkan fitnah dekat masjid, maka ada dua golongan yang patut tegur mereka. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan disebutkan dalam kitab ini adalah daripada segi walinya. Jadi pada segi ayahnya. Ayah kena main peranan. Yang mana anaknya tidak sempurna daripada segi aurat, kena tutup aurat. Kadang-kadang ustaz minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Dah 3 bulan ustaz duduk di Masjid Instead ni, kadang-kadang yang datang nak cop. Nak cop mastautinnya, nak cop nikahnya, tuan-tuan sekalian, urusan nikah. Kadang-kadang pakai itu Masya Allah. Anggap perkara itu seperti biasa. Sedangkan dia datang tu dengan ayahnya. Jadi lepas pada tu, Ustaz pun nasihat kepada ayah, kalau boleh datang ke masjid, pakailah pakaian yang sempurna. Kita di masjid. Sampai dia tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, halaman masjid ini tidak boleh pakai kasut. Pakai kasut. Jarang ni datang ke masjid kita nampak dah. Anaknya seperti itu. Jadi teguran yang pertama, para wali, para ayah pada hari ini tegur anak daripada segi aurat. Yang kedua, golongan yang kedua untuk tegur adalah, kata pengarang kitab, suami-suami mereka. Suami ni tuan-tuan sekalian, jangan tegur suruh diet je. Ini kalau isteri tegur suruh kurus je. Sayang abang nampak perut dah makin ke depan. Contohlah, cukup kurus sikit, diet sikit. Dia tegur isteri, tegur diet je tuan-tuan sekalian. Daripada segi aurat dia tak tegur. Ini masalah orang zaman sekarang. Ada orang lagi lah tuan-tuan sekalian nak. Abang tengok sayang ni kurang make up. Tambah sikit bedak tu biar nampak cantik. Dia pula suruh isteri dia cantik depan orang ramai.
Ini masalah zaman orang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tadi, dalam doa kita tadi, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi cukup risau, tuan-tuan dan puan-puan, kepada golongan yang tidak memperbaiki agamanya. Sedangkan agama itulah mempengaruhi tindak tanduk segala amalannya. Kita dah tahu dah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kurang daripada segi pegangan agama, maka efek dia, kesan dia kepada perbuatan akan jadi lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ada nilai memperbaiki agamanya, walaupun sedikit, tengok kesannya tuan-tuan dan puan-puan. Oh, akak ni dulu saya kenal tak pakai tudung. Tapi bila mana kahwin dengan suami yang lain, contohlah nak, cerai dengan suami pertama, suami yang kedua pimpin dia ke jalan Allah. Tengok daripada tak pakai tudung tuan-tuan sekalian nak. Daripada tak datang ke masjid, datang ke masjid. Daripada tak pandai mengaji, boleh masuk dalam grup tadarus Quran. Ini salah satu efek dia tuan-tuan dan puan-puan. Para suami mendidik isterinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu topik yang pertama. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, macam mana golongan perempuan ni untuk solat berjemaah? Solat berjemaah di masjid tidak ada larangan untuk datang. Tapi dalam masa yang sama kita kena ada satu perasaan risau. Takut-takut isteri yang kita bawa, anak perempuan yang kita bawa boleh mengundangkan fitnah kepada orang lelaki. Jadi sebelum datang ke masjid, pastikan isteri kita itu menutup aurat dengan betul. Ya, anak kita itu menutup aurat dengan betul. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita Ustaz yakinlah mana-mana masjid pun sekarang ni pun sudah menitik berat tentang struktur pembangunan masjid dah. Tak adalah orang lalu di depan tandas wanita kadang-kadang. Kalau ada pun tuan-tuan dan puan-puan, dia akan pastikan tidak nampak auratnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan perkara-perkara berikut tidak mengundangkan fitnah. Kalau boleh pergi ke RNA untuk solat, pastikan tengok dulu keadaan surau dalam RNA tu. Macam mana? Okey, dia asingkan lelaki dengan perempuan. Okey, pergi solat. Tapi dalam keadaan contohnya kita nak solat, dalam keadaan satu surau tu kongsi. Lelaki perempuan ada. Contohnya kalau kita pergi dekat Petropam, kadang-kadang surau dia tu berkongsi lelaki dengan perempuan. Jadi itu kena ada sedikit penilaian ilmu agama macam mana nak semayang dalam tu. Kalau boleh kita semayang dulu. Lepas pada tu isteri kita semayang dan kita jaga di luar sana. Kalau ada contohnya orang lelaki nak masuk, minta maaf bang, isteri saya tengah solat kat dalam. Ada pengawasan macam tu supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu. Ini galakan daripada hadis tersebut. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang kita akan bahaskan, nota yang kedua insya-Allah pada hari ini kalau sempat tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan tentang solat ulangan ditunai secara berjemaah. Solat ulangan ditunai secara berjemaah. Okey. Topik ini berdasarkan satu hadis. Daripada Abi Sa'id, beliau berkata seorang lelaki sampai ke masjid. Pada waktu itu Rasulullah SAW telah selesai solat secara berjemaah. Lantas baginda SAW bersabda, siapakah di kalangan kamu yang ingin mendapat keuntungan dari lelaki ini dengan solat berjemaah bersamanya, maka bangunlah seseorang lalu solat bersama lelaki tersebut. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini timbul satu hukum macam mana kita solat ulangan dalam masa yang sama. Solat tu kita dah buat. Contoh, kita solat fardu zuhur di masjid kita ni. Selesai imam solat, tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang pekerja zimat datang, lelaki. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, seorang dia paling last, tak solat lagi. Dalam masa yang sama, Ustaz, imam, boleh tak saya solat balik solat fardu zuhur bersama dengan pekerja zimat tadi? Jawapannya boleh. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita solat ulangan fardu zuhur secara berjemaah. Tapi dia ada garis panduan dia. Dia ada SOP dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita nak bahaskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama,
Dalam kitab Fathul Mu'in ada menerangkan tentang tuan-tuan dan puan-puan juzuk yang pertama halaman 261 mengatakan bahawa sunat mengulangi solat fardu yang telah dikerjakan dengan beberapa syarat. Tapi tak adalah orang kata benda tu wajib. Ulama menggariskan hanya sunat. Buat boleh, tak buat pun tak dapat dosa. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, kita tak buat pun tak dapat dosa. Itu perkara sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, syarat yang pertama kalau kita nak ulangi solat fardu tersebut, kita kena pastikan ulangan solat kita itu dilakukan dalam waktu solat yang sama. Kena ada penelitian tentang waktu solat yang sama. Tak bolehlah tuan-tuan dan puan-puan. Datang tadi tuan-tuan dan puan-puan yang datang tu solat, dia solat asar. Kita dah habis solat zuhur, tinggal 1 minit lagi, 2 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan nak solat asar. Orang tadi pun nak cepat, dia tak nak masuk dalam berjemaah. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan ingat dia nak solat zuhur, kita pun solatlah. Dalam masa yang sama kita ingat dia nak solat zuhur, kita pun solat zuhur tuan-tuan sekalian. Rupanya dia nak solat asar. Dalam masa yang sama dia tunggu asar rupa-rupanya. Jadi perkara tersebut tidak sah. Batallah solat kamu. Jadi yang pertama kita kena pastikan jumpa orang yang nak ulang, orang nak berjemaah, kita dalam masa yang sama, kita nak ulangi solat fardu tersebut, kita kena tanya abang tersebut. Abang nak solat apa sekarang? Contoh, saya nak solat zuhur. Dalam masa yang sama, betul sekarang ni waktu zuhur. Solatlah, ulanglah solat tersebut, maka salah solat tersebut. Kita kena tanya dulu abang tersebut ya, ataupun individu tersebut. Itu daripada segi pihak yang pertama. Pihak yang kedua pula tuan-tuan dan puan-puan, yang kita ni jemaah dia tu. Kita kena tanya juga orang tadi. Abang nak imamkan saya ni, abang nak solat apa? Saya nak solat zuhur lah contoh. Saya nak tunggu asar. Kena terangkan kepada dia tuan-tuan dan puan-puan, supaya tidak menjadi perkara yang sia-sia. Dia nak tolong dalam masa yang sama, takut menjadi perkara yang sia-sia. Batal solat dia tadi. Sebabkan dua waktu yang berbeza. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, syarat dia, ulangan dilakukan tidak lebih daripada sekali. Nak dapat pahala lebih. Contohlah tuan-tuan sekalian, datanglah pekerja zimat tadi, dia pun imamkan pekerja zimat tadi solat zuhur. Habis settle. Dia kata dia nak tunggu sampai waktu asar dekat masjid ni. Datang seorang pekerja Tesco pula nak solat zuhur. Dia pun nak ulang solat tadi. Jadi kata pengarang kitab, tidak boleh lebih daripada sekali. Cukuplah hanya sekali kalau kamu nak ulangi solat fardu tersebut. Cukup dengan sekali. Ya? Kecuali melainkan solat istisqa. Imam, apa maksud solat istisqa ni? Solat sunat yang kita berdoa kepada Allah supaya turunnya hujan. Ini boleh solat banyak kali. Contohlah bandar Einstein, Allah Ta'ala beri ujian, panas. Dah 6 bulan berturut-turut panas. Tak hujan-hujan. Jadi datang mufti beritahu kena buat solat istisqa. Jadi kita pun buatlah solat sunat istisqa, memohon Allah Ta'ala turunkan hujan. Kita pun nampak tuan-tuan sekalian, orang tu dah solat sekali dah. Dalam masa yang sama dia solat lagi. Kita pun tegur, tak boleh, solat kena sekali je ulang. Hari tu Imam Nasrul beritahu. Jangan macam tu tuan-tuan sekalian. Solat sunat istisqa boleh ulang sampailah kata ulama turunnya hujan pada waktu tersebut. Boleh. Tapi kalau solat ulang solat fardu yang macam Ustaz beritahu tadi, kita dah solat zuhur, kita nak solat zuhur balik dengan jemaah lain, cukup hanya sekali. Itu yang digariskan oleh ulama tersebut. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah yang terakhir, kata pengarang kitab, solat pertama mestilah benar-benar sah, sekalipun perlu diulang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kata pengarang kitab, solat pertama dengan imam tadi mestilah benar-benar sah,
sekalipun perlu diqada seperti solat orang yang bertayamum disebabkan terlampau sejuk. Sekiranya dia mengetahui bahawa solat yang pertamanya telah rosak, maka solat ulangan itu tidak sah dan dia wajib mengulangi solat yang pertama tadi. Okey. Ini perbahasan tentang contoh. Kita duduk di satu tempat yang begitu sejuk, dalam masa yang sama kita bertayamum. Dalam masa yang sama kita solat. Dalam masa yang sama, bila mana kita dah beri salam, kita niat nak jadi imam kepada jemaah yang lain. Dalam masa yang sama kita ingat, solat pertama aku tadi tak sah daripada segi tayamumnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena niat. Bukan niat ulang solat, tapi kita niat nak solat fardu zuhur balik. Bukan niat ulang solat fardu zuhur. Kena pastikan solat yang pertama itu betul-betul sah terlebih dahulu. Itulah perumpamaannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak solat ulang tadi, Ustaz beritahu, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena duduk dalam golongan waktu yang sama. Kalau zuhur lah. Yang kedua, kita kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan, solat ulang solat tu kita tak boleh lebih daripada sekali, kecuali solat sunat istisqa, iaitu minta hujan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan betul-betul solat yang pertama kita itu sah, tidak ada terbatalnya daripada segi perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz tangguh dahulu perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, jodoh ataupun umur yang panjang, kita akan sambung lagi membahaskan tentang perkara-perkara berkaitan tentang solat berjemaah. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.